Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani. Shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung pengajian kita Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in pada muka surat 43. Pada muka surat 43. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 43. Tempoh masa suci. Kita dalam perbahasan haid yang mana masih lagi dikira awal, masih lagi awal, iaitu sedang membicarakan tentang tempoh masa suci ataupun suci, sekurang-kurang suci di antara dua haid. Kebiasaannya apabila perempuan tu keluar haid, kemudian dia suci, kemudian dia keluar balik haid. Dan biasanya kalau perempuan yang tak ada masalah, dia akan keluar haid katalah 7 hari, kemudian 23 hari, 24 hari, 25 hari tak ada darah, suci, kemudian keluar balik 7-8 hari, 6-7 hari. Begitulah. Itu kebiasaan. Tapi sebenarnya ada hukum, ada peraturan, iaitu di antara haid yang pertama dan haid yang kedua mesti suci kat tengah tu. Sekurang-kurang suci itu ada hukum yang berkaitan. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Sekurang-kurang tempoh masa suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Yang lagi tepat adalah iaitu 360 jam. Itu lagi tepat. Itu lagi tepat. Iaitu di antara haid pertama dan haid kedua. Sekurang-kurang suci itu mesti 360 jam. Sekurang-kurang. Dari segi, kalau kata kebiasaannya memang lama. Bukan 15 hari. Kebiasaannya 23, 24, 25 hari suci. Tapi sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Jika tak cukup 15 hari 15 malam, kalau tak cukup 15 hari 15 malam, boleh tengok dekat muka surat 50. Muka surat 50.
Yang mana pada muka surat 50 ni membicarakan tentang suci yang tak sampai 15 hari 15 malam. Datang darah 7 hari haid, lepas tu 10 hari suci, lepas tu datang balik. Bila datang balik, dia tak boleh dinamakan haid. Kenapa? Tak cukup syarat. Syarat sekurang-kurang di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam atau 360 jam. Sedangkan dia keluar 7 hari haid, baru 10 hari suci, lepas tu keluar balik darah yang keluar balik, yang mana darah tadi tak cukup, yang darah yang keluar balik tadi tak cukup 15 hari 15 malam suci lagi, baru 10 hari 11 hari baru suci, keluar balik, maka ianya bukan haid, ianya istiadah yang dibincangkan pada muka surat 50. Tapi kita bincang sekarang iaitu sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Itu minimum di antara 2 haid. Mesti sekurang-kurang 15 hari 15 malam atau 360 jam. Mesti. Jika tak cukup, maka yang keluar balik itu adalah istihadah yang akan dibincangkan muka surat 50 nanti. Itu dari segi minimum, sekurang-kurang suci di antara 2 haid. Habis sebanyak-banyak suci di antara 2 haid pula macam mana? Ada tak? Tiada had bagi tempoh sebanyak-banyak suci, walaupun berbulan-bulan atau bertahun-tahun sekalipun. Walaupun berbulan-bulan atau bertahun-tahun sekalipun, tak ada had sebanyak-banyak suci. Contohnya, datang darah 7 hari, lepas 9 bulan tak ada darah. Suci 9 bulan tak ada darah. Lepas tu baru datang balik 7 hari. Maka yang datang balik tu haid lah 7 hari tu. Yang 7 hari datang awal hari tu adalah haid juga. Di antara 2 haid, haid pertama dan haid kedua, sampai 9 bulan tu lamanya tak kira. Sebab tidak ada had sebanyak-banyak suci. Tak ada had. Tapi sekurang-kurang suci di antara 2 haid ada, iaitu 15 hari. Jadi sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak tempoh suci di antara 2 haid tak ada. Tak ada had. Malah kalau kata bertahun-tahun sekalipun. Contohnya, datang darah 6 hari, lepas tu 10 tahun tak ada darah. Lepas tu datang balik darah 8 hari contohnya. Maka 6 hari tu haid, 10 tahun yang tak ada darah tu suci lah. Yang 8 hari lepas pada tu datang balik setelah 10 tahun tu haid baru. Haid kitaran kedua. Lamanya di antara haid kitaran pertama dan kitaran kedua, lamanya suci dia. Tak kira. Sebab tidak ada had sebanyak-banyak suci di antara 2 haid. Tak ada had. Selagi ianya suci, tak ada darah, suci lah. Sembahyang macam biasa. Dia bukan mesti biasanya suci ni 23, 24 hari je, 25 hari je. Sekarang ni dah 40 hari dah suci. Tak mungkin ni. Tak ada. Boleh, tak ada masalah. 40 hari ke, 50 hari suci ke, 60 hari suci ke, malah bertahun-tahun sekalipun, tak ada masalah. Kerana tidak ada had sebanyak-banyak suci. Di sini sedikit perbicaraan tentang, kita nak faham tentang nak bagi tahu tak ada had sebanyak-banyak suci ni, tak ada had, tak ada maksimum. Kita bawa contoh iddah. Kita bawa contoh iddah orang perempuan. Iddah orang perempuan. Kita tahu perempuan yang diceraikan, yang ditalak, iddahnya 3 kali suci. Iddahnya 3 kali suci. Dengan maksud suci, lepas tu haid, suci, haid, suci, haid. 3 kali suci. Bila 3 kali suci, dia tak semestinya 3 bulan. Biasanya 3 bulan. Biasanya. Mungkin kadang-kadang 4 bulan lebih sikit. Paling-paling lama pun 5 bulan. Nak dapat 3 kali suci, iaitu suci, lepas tu haid, lepas tu suci, lepas tu haid, lepas tu suci, lepas tu haid. Jadi nak kata 3 kali suci tu biasanya 3 bulan atau 4 bulan, paling lama pun 5 bulan. Itu kebiasaannya. Lepas pada tu dia boleh kahwin.
Dia boleh kahwin baru dah lepas pada tu. Itu kebiasaan. Macam mana keadaan, kan kata sebanyak-banyak suci tu tak ada had. Macam mana kalau lama? Macam mana kalau lama suci dia tu baru haid betul lama. Jadi lamalah dia tak boleh kahwin dengan orang. Maka iddah dia lamalah. Ya, lamalah. Nak bagi tahu sebanyak-banyak suci tu tak ada had. Kalau terpaksa tunggu 3 kali suci bertahun-tahun lah. Ni saya nak bagi contoh. Contohnya, dia haidnya setahun sekali haidnya. Haid orang lain sebulan sekali, dia haid setahun sekali. Bila haidnya setahun sekali, maknanya sucinya pun setahun sekali lah. Maka jika begitulah keadaannya, maka iddahnya 3 tahun. Iddah je 3 tahun, nak tak boleh kahwin lain. Malah suami dia tadi ni, yang menceraikan dia ni, yang mentalakkan dia ni, perlu memberi nafkah selama 3 tahun. Nafkah kepada isteri. Sebab ketika dalam iddah, wajib suami itu bagi nafkah lagi. Sehingga habis iddah, baru tak payah bagi nafkah. Biasanya ialah 3-4 bulan. Tapi kalau katalah isteri itu dia memang suci dia panjang, maka 3 tahun lah. Perempuan tu, isteri tu tak boleh kahwin selagi tak cukup 3 kali suci, kerana suci tu panjang. Dan lelaki tadi, suami dia tadi, wajib memberi nafkah selama mana? Selagi tak habis iddah. Dan boleh dirujuk perempuan yang tak cukup lagi 3 kali suci. Boleh rujuk. Tak perlu nikah baru, walaupun bertahun-tahun. Walaupun bertahun-tahun. Kalau setahun sekali datang haid, sekali suci setahun, maka 3 tahun lah. Boleh rujuk. Lepas dekat-dekat 2 tahun lebih, baru rujuk balik. Rujuk apa? Nikah baru lah. Tak ada. Rujuk aja. Kenapa? Tak habis iddah lagi. Nak bagi tahu, panjangnya suci itu memang panjang lah. Sepanjang mana? Kerana sebanyak-banyak suci tak ada had. Sebanyak-banyak suci di antara 2 haid tak ada had. Jadi perempuan yang tak datang haid lama, dan dia tak tahu punca kenapa tak datang, tiba-tiba je tak datang, dia belum sampai umur menopause lagi. Umur menopause, setengah ulama kata 62 tahun Qamariyah, ataupun 60 tahun Syamsiah. 62 tahun Qamariyah itu dia panggil umur menopause. Jadi dia tak umur menopause lagi. Dia baru 30-40, mungkin 50. Tapi haid tak datang-datang. Haid tak datang-datang, dalam keadaan dia kena cerai ni. Haid tak datang-datang, dia tak tahu punca. Dan dia punca kenapa? Dah tak datang, nak buat macam mana? Dan dia mungkin haid akan datang. Sebab haid tak semestinya ikut sebulan sekali ke 2 bulan sekali ke. Bila dia nak keluar, dia keluar lah. Tapi dah lama sangat ni. Lama tak lama, tak ada had sebanyak-banyak suci. Dan dia belum sampai umur menopause. Jadi jika macam tu keadaannya, dia kena tunggu. Dia kena tunggu 1 kali. Maka kalau dia tunggu, katalah dia kena tunggu 3 tahun, tak datang lagi darah, dia kena cerai dalam keadaan suci. Umur baru 40 lebih, dia cerai dalam keadaan suci, maka kira 1 quru', 1 kali suci. Sebab dia cerai dalam keadaan suci, kira 1 quru', 1 suci. Kemudian tak datang 3 tahun, dia baru umur 45 lah kata. 45 kata. 3 tahun baru datang. Bila datang darah, kemudian suci. Lepas datang darah 7 hari, suci. Setelah berapa? 3 tahun. 45 kena cerai, 48 baru datang darah. Umur 48. Maka dia bila datang darah dan berhenti, haidnya 7 hari lah kata, dan berhenti. Berhenti tu baru 2 kali suci. Sekali suci tu lama, 3 tahun lagi. Dah berapa dah tadi? 45 jadi 48. 48 51. Umur 51 baru datang darah lagi. Yang kedua datang darah. 3 tahun sekali datang darah. Maka lepas datang darah tu 7-8 hari suci. Maka baru 3 kali suci. Kena tunggu haid 1 kali lagi. Jadi kalau kita nak kira, mungkin dalam 6, 7, 8, mungkin 9 tahun suami dia wajib bagi nafkah sebab masih lagi dalam iddah. Dan dia juga tak boleh kahwin walaupun 7, 8, 9 tahun. Sebab umur dia bukan umur menopause, dan haidnya tak datang. Dan sucinya 3 tahun baru datang. Suci 3 tahun. Tak kira lah sebanyak-banyak suci tak ada haid, maka dikira lama. Maka perempuan tadi tak boleh kahwin lah.
bertahun-tahun, mungkin 9 tahun, mungkin. Bila cukup 3 kali suci, baru boleh kahwin perempuan tadi, dan lelaki tadi barulah stop bagi nafkah. Nak beritahu, teruknya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ya, mungkin berpuluh tahun. Kenapa jadi gitu? Kerana iddah 3 kali suci baru habis. Dan suci tak ada had. Bila tak ada had, selain daripada umur menopause tadi, tak ada had. Jadi bila lama, kena tunggu. Nak bagi tahu benarnya sebanyak-banyak suci ni tak ada had, sungguh. Sehingga kan kalau terpaksa menunggu 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, nak habis iddah, tunggulah 9-10 tahun. Kenalah bagi nafkah. Bukan main-main. Sungguh-sungguh. Sebanyak-banyak suci, tak ada had. Tak ada had. Lamalah buat sempat untuk rujuk dengan suami. Ya, 10 tahun. Nak tunggu 3 kali suci. Dan itulah ataupun sehingga katalah umur dia tadi 45 kena cerai tadi. Umur dia 45 tahun tadi, sehingga umur 60 tak cukup 3 kali suci lagi, baru 2 kali suci, umur dah 62 dah. Jadi oleh kerana bila sampai waktu umur menopause 62, berapa puluh tahun dah, 45, 60, 15, 17 tahun baru 2 kali suci. Contoh, baru 2 kali haid datang, baru 2 kali suci, dah 17 tahun dah. Daripada umur 45 kena cerai sampai umur 62. Ish. Lamanya dalam iddah. Lamanya kena bagi nafkah. Kena. Lamanya boleh rujuk. Ya. Okey? Lamanya tak boleh kahwin lain. Ya. Sampai umur 62. Bila sampai umur 62, tetap juga tak ada juga darah. Darah tak datang-datang. Umur 62. Maka dia dikira menopause, tambah lagi 3 bulan. Tambah lagi 3 bulan kerana orang menopause iddah dia 3 bulan. Kalau contoh, kita ambil contoh lain, umur 45 sampai umur 62 darah tak keluar-keluar. Duduk 1 kali suci situ je lah. Sampai umur 62. Maka lepas dah umur 62, tambah lagi 3 bulan. 3 bulan tu apa? 3 bulan tu adalah sebenarnya iddah bagi orang dah menopause. Kena tambah lagi 3 bulan. Tujuan cerai nak kahwin. Lah kali umur 60 baru dapat kahwin. Baik tak payah kahwin. Okey. Itu pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Itulah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Bagaimanapun kebanyakan negeri atau kebanyakan fatwa-fatwa contemporary, dia tak ambil pendapat yang mu'tamad ni. Tak ambil. Habis dia ambil apa? Pendapat yang kedua. Mazhab Syafi'i juga pendapat qaul qadim. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i juga. Dia tak ambil yang itu. Dia ambil yang macam mana? Dia ambil sebanyak-banyak setahun. Lepas setahun, kalau darah tak keluar juga, tambah 3 bulan lagi, lepas tu boleh kahwin lain. Itu kebanyakan. Macam mana tu? Macam mana keadaannya? Pendapat kedua mazhab Syafi'i ni kebanyakan fatwa lah. Dia kena cerai, darah tak keluar-keluar. Dia kena cerai, darah tak keluar. Maka bila tak keluar-keluar, 1 kali suci ajalah. Okay? 1 kali suci. Dia tak tahu punca dia kenapa. Dah tak nak keluar, nak buat macam mana? Kemudian dia tunggulah. Tunggu sampailah 9 bulan. Sehingga 9 bulan. Mana ambil 9 bulan ni? Usia mengandung 9 bulan. Maka ambil 9 bulan. Lepas 9 bulan darah tak keluar-keluar, maka tambah lagi 3 bulan. Sebab bila 9 bulan tak keluar, dia dikira menopause dah, walaupun umur awal. Dia kira, itu pendapat yang kedua. Walaupun baru umur 40 dah kira menopause. Bila 9 bulan, dia itu aman ambil 9 bulan tu, kadar mengandung, kebiasaan mengandung. Lepas 9 bulan, maka tak keluar-keluar darah, duduk 1 kali suci juga, maka baru dia tahu bahawa dia dah kira menopause. Dia dah kira macam menopause. Walaupun lepas tu keluar darah balik tu tak kira, dia dah kira menopause. Lepas pada tu tambah lagi 3 bulan. Jadi 9 bulan, 10, 11, 12. Jadi 12 bulan lah, setahun. Lepas 3 bulan pada tu, dia dikira boleh kahwin lain. Suami dia yang tadi tak boleh rujuk dah lepas setahun tu lah. Dan dia boleh kahwin lain. Perempuan tadi boleh kahwin lain selepas setahun, tak keluar darah.
Mana ambil setahun ni? Ambil 9 bulan tak keluar-keluar darah, dia ambil mengandung, waktu mengandung. Kalau mengandung pun 9 bulan beranak. Lepas melahirkan, habis iddah. Kan, lepas melahirkan habis iddah. Dia ambil 9 bulan, tambah lagi 3 bulan. 3 bulan adalah iddah orang menopause. Yang tak ada darah dia menopause, iddah dia memang 3 bulan aja. Lepas 3 bulan, tambah 9 bulan tadi, setahun. Ini kebanyakan ambil. Jika tak keluar-keluar darah, sehingga setahun, lepas pada tu, biasanya mahkamah bagi kahwin dah. Dan lepas tu tak perlu bagi nafkah dah, suami tak bagi nafkah, tak boleh rujuk balik, dan perempuan tadi boleh kahwin lain. Itu pendapat yang kedua, yang kebanyakan dipakai lah. Tapi pendapat muktamad tidak. Pendapat muktamad, selagi lama mana? Lama mana suci, selagi itulah suci sampai umur menopause, baru kira menopause. Lama-lama. Jadi pendapat ni mungkin lebih sesuai kot. Sebab tu banyak dipakai di mahkamah-mahkamah dan di pejabat-pejabat agama, iaitu setahun. Setahun lepas pada tu boleh kahwin lain. Tapi yang kata tunggu setahun ni, tiba-tiba je 7 bulan. Masuk je 7 bulan, tak keluar darah. Dia dah seronok ni, nak tunggu lagi 2 bulan ni. Tiba-tiba keluar darah. Allah, keluar darah. Bila keluar darah dan suci lepas pada tu, baru 2 kali suci. Maka dia kena tunggu 9 bulan lagi lah. Ingatkan dah setahun lepas setahun boleh kahwin. Tak boleh lah. Sebab sebelum setahun tu keluar darah. Bila sebelum setahun tu keluar darah, maka dia kira masih lagi haid. Maka 1 kali suci. Lepas keluar darah tu suci, baru 2 kali suci. Dan dia kena tunggu setahun pula. Tunggu setahun, dekat-dekat setahun baru 9 bulan, keluar darah balik. Allah. Lepas tu suci. 3 kali suci, tunggu haid dan seterusnya. Jadi paling banyak sekalipun 3 tahun. Itu pun kalau haid dia keluar memang ujung-ujung bulan ke-9, ke-10, ke-11 tunggu tu baru keluar. Lepas tu 9 bulan 10 Jadi kalau macam tu pun paling banyak pun 3 tahun maksimum. Dan biasanya setahun aja kalau tak keluar. Okey, nak bagi tahu apa cerita ni? Nak cerita tentang haid ni betul, sungguh sebanyak-banyak suci, tak ada had, sungguh. Tu je nak bagi tahu. Bukan main-main. Sehingga kan kalau kata tak boleh kahwin pun tak boleh kahwin pada pendapat yang muktamad. Kalau berbelah tahun pun berbelah tahun. Sebab apa tak boleh kahwin? Dia kena cerai ni. Kenapa tak boleh kahwin? Sebab tak cukup 3 kali suci. Lamanya sebab nak kena tunggu 3 kali suci. Sebanyak-banyak suci tidak ada had. Realnya sungguh-sungguh, bukan main-main, sungguh-sungguh. Tu. Terdapat okey. Jadi tiada had bagi tempoh sebanyak-banyak suci walaupun berbulan-bulan atau bertahun-tahun sekalipun. Terdapat sebahagian kecil perempuan yang kedatangan haid cuma sekali atau 2 kali sahaja. Ada seumur hidup, dan ada yang langsung tidak pernah kedatangan haid seumur hidupnya. Jadi mengikut pendapat yang kata tak pernah datang haid ni, ataupun sekali je keluar haid ataupun 2 kali aja, macam mana dengan iddah dia kalau dicerai? Iddah dia macam mana? Memang iddah dia tunggu menopause lah kalau pendapat muktamad. Tunggu menopause lah. Kalau katalah kena cerai umur 30, dia tak pernah haid, ataupun sekali je haid yang dah lepas, maka bila, ataupun 2 kali je haid, maka tunggu umur 62 baru boleh kahwin. Lamanya. Ya. Tapi sebab tu kata pendapat kedua banyak dipakai, iaitu tunggu setahun. Kalau tak keluar juga, maka boleh kahwin dah lepas pada tu. Dan suami dia tadi yang kata pendapat muktamad tadi, kena bagi dia nafkah selama berpuluh tahun lah. Kalau pendapat muktamad. Okey. Seumur hidup tak pernah ada orang tak pernah datang haid. Dan biasanya mereka yang tak pernah datang haid ataupun haid sekali 2 kali seumur hidup, ataupun haid yang tak teratur, biasanya payah nak dapat anak. Biasanya ada je haid teratur tapi tak dapat anak juga kan. Cuma biasanya begitulah. Dikira waktu suci adalah apabila semata-mata berhenti haid walaupun masih dalam tempoh 15 hari 15 malam bermula keluarnya haid. Dikira waktu suci tu bila? Kan kata sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, 360 jam, sekurang-kurang suci.
Jadi nak kira bila sekurang-kurang suci tu. Bila darah datang, kira haid. Bila darah berhenti, kira suci lah. Dah bermula lah darah berhenti, kira hari pertama suci. Begitulah. Walaupun hari pertama suci tu masih lagi dalam sebanyak-banyak haid. Contohnya macam mana? Mari kita tengok contohnya. Sekejap. Tengok whiteboard ni. Tengok whiteboard. Okey. Tengok whiteboard. Bila nak kira waktu suci? Bila nak kira waktu suci? Baik. Okey. Datang darah. Hari pertama haid. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima datang darah. Lepas tu berhenti. Berhenti darah kat sini. Hari keenam dah tak ada darah. Last hari kelima. Hari keenam dah tak ada darah dah. Okey. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Sini sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Di situ. Dan darah berhenti pada hari ke-6. Darah dah berhenti. Berhentilah, tak ada darah. Maka sini haid lah. Okey. Maka bermula kiraan suci adalah dekat sini ya. Ni ya. 1, 2, 3. Ni ya. Bermula sini ya. 2, 3, 4, 5. 5 hari suci. Sebab dah suci. 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. 11. Inilah bermula suci. Kira suci di sini ya. Sebab dia tak ada darah. Kira 1 kat sini. 1 di sini. Kira suci. Tapi dia masih lagi dalam 15 hari 15 malam sebanyak-banyak haid. Ya, tapi darah dah berhenti, kira suci lah. 5 hari. Nanti sehinggalah cukup 15. Bila suci ni cukup 15 hari, maka bolehlah datang haid yang seterusnya. Kalau datang, itu haid lah. Contoh lagi, tak apa, kita teruskan. Okey. Darah berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ataupun 15 ataupun 300, yang tepatnya jam, kira jam lah tepatnya. Ini untuk faham dulu. Tepatnya 360 jam dah berhenti, tak ada darah. Maka jika keluar darah kat sini, haid lah, haid kitaran kedua. Kalau keluar, dah boleh dah lah. Sebab cukup syarat sekurang-kurang suci 15 hari atau 360 jam, cukup syarat. Maka jika keluar, haid kedua dah boleh dah ada pada 21 hari bulan. Ataupun pada hari yang ke-21. Yang dikira suci bermula pada hari yang itulah, hari yang ke-6. Walaupun masih lagi dalam sebanyak-banyak haid, iaitu tak lebih 15 hari lagi. Jika tak keluar darah, tak ada darah, suci-suci lah. Kalau katalah katalah masih lagi tak ada darah, suci lah. Suci hari ke-16, suci hari seterusnya, suci lah, suci lah. Tapi sekurang-kurangnya adalah 15. Sekurang-kurangnya adalah 15. 15 hari suci yang dikira, walaupun permulaan kira tu termasuk dalam hari pertama suci tu, termasuk dalam masih lagi dalam sekurang-kurang masih lagi dalam sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Kenapa saya terangkan macam ni? Kenapa saya tulis dalam ni? Kalau kita baca, cuba tengok ni.
Alamak, bukan. Betul lah. Bukan. Sekejap. Pindah dulu. Okey. Kalau tengok tu, dikira waktu suci adalah apabila semata-mata berhenti darah haid. Semata-mata berhenti. Walaupun masih dalam tempoh 15 hari 15 malam bermula keluar haid. Sebab tu saya tulis gitu. Sebab tak dikira. Janji berhenti. Bila ianya berhenti, maka bolehlah kira suci. Bolehlah dikira suci. Janji berhenti aja, bolehlah dikira suci. Berhenti kat mana? Dia berhenti kat mana? Kat situlah. Berhenti dekat hari ke-6. Maka hari ke-6 lah kira hari pertama. Kenapa saya sebut gini? Kenapa saya sebut gini? Kerana ada salah faham. Ada salah faham. Sekejap. Tak apalah. Okey. Tak keluar gambar, tak apa, biarkan. Ada salah faham yang mengatakan apabila kita kira-kira begini, walaupun suci itu hari ke-6 dah suci, tapi sekurang-kurang suci kena kira pada hari yang ke-16. Ini kena suci yang pertama. Tapi dia dah suci hari ke-6, tak boleh kira hari ke-6. Sebab dia masih lagi duduk dalam sebanyak-banyak haid, katanya. Katanya masih lagi duduk dalam sebanyak-banyak haid. Jadi, kena kira suci yang pertama adalah hari yang ke-16. 17 ni hari yang kedua. Hari yang ketiga, hari yang keempat, hari kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, Sekejap, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Macam mana ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suci. 11. Dikira kepada sini, hari pertama. Tiba-tiba hari ke-12 ni, contoh, hari ke-12 ni, di sini, keluar darah. Maka dia istihadah. Katanya. Kenapa istihadah? Sebab tak cukup sekurang-kurang suci. Tak cukup baru 11 hari. Kenapa? Dikira daripada hari yang ke-16. Walaupun dah suci, hari ke-6. Hari ke-6 dah suci dah. Tapi tak boleh kira hari ke-6 tu pertama suci. Dia kena kira hari yang ke-16. Pening macam ni. Memang pening pun. Tersebar sekejap video berkaitan dengan perkara ni. Dia kira istihadah sebab tak cukup sekurang-kurang suci. Jadi bila nak cukup sekurang-kurang suci, katanya ni, apabila cukup lah 12, 13, 14, 15. Jika hari ke-31 keluar darah, barulah haid. Sebab cukup dah 15 hari suci yang dikira bermula pada hari ke-16, walaupun darah dah berhenti hari ke-6. Pening tak? Ini antara kesalahfahaman yang tersebar sebelum ni. Mungkin setahun atau 2 tahun lepas, tak ingat dah, 2-3 tahun lepas. Kenapa dia kira ni? Sebab tu saya tulis dalam kitab ni, sebab tu saya tulis tengok ni, dikira waktu suci adalah apabila semata-mata berhenti. Saya buat pekat kat situ sebab dah tersebar dah fahaman ni. Tak tahu daripada mana fahaman ni. Semata-mata berhenti darah haid walaupun masih dalam tempoh 15 hari 15 malam bermula keluarnya haid.
So ada kata tak boleh, dia kena kira pada hari ke-16. Walaupun pelik. Memang pelik lah. Baik. Sambung lagi. Sambung lagi. Wanita yang keluar darah 6 hari. Wanita yang keluar darah 6 hari. Kemudian bersih selama 15 hari. Bersih tu suci lah selama 15 hari. Setelah itu keluar kembali selama 8 hari. Lepas tu keluar balik selama 8 hari. Keluar balik darah. Maka dalam contoh ini berlaku haid 2 kali dalam sebulan. Yalah, masih lagi tak lebih 30 hari keseluruhan tu. 2 kali sebulan. Ianya tidak mustahil berlaku kerana telah cukup segala syarat. Cukup syarat dah. Telah cukup segala syarat haid, iaitu melebihi sekurang-kurang sekurang-kurang haid. Melebihi sekurang-kurang tu, melebihi sekurang-kurang haid lebih 24 jam lah darah yang keluar tu. Tidak darah yang keluar yang pertama 6 hari pun lebih 24 jam. Darah yang 8 hari darah kedua pun lebih 24 jam. Melebihi sekurang-kurang, tidak melebihi sebanyak-banyak. Kedua-duanya darah, kedua-dua set darah tadi 6 hari dengan 8 hari tadi tak lebih 15 hari. 6 hari tu tak lebih 5 hari, 8 hari pun tak lebih 15 hari. Dan suci antara 2 haid, dan suci di antara 2 haid melebihi 15 hari 15 malam. Suci di antara 2 haid lebih 15 hari 15 malam. Maka cukup 3 syarat, maka haid boleh berlaku dalam sebulan 2 kali. Boleh berlaku sebulan 2 kali. Okey. Cuba tengok, perhatikan contoh di bawah. Cuba tengok contoh. Saya bagi contoh di bawah. Tengok contoh ni lebih mudah lah kot untuk faham. 1 sampai 6 1 sampai 6 haid 1, haid kitaran pertama. 7 hari ke-7 lah. Nak kita hari bulan pun boleh, nak kata hari ke-7 pun boleh. Kalau kita hari bulan pun boleh. 7 sampai 21 tu 15 hari tu. 22 sampai 29 adalah haid kitaran yang kedua. Okey. Cuba tengok. Sekejap. Tengok, kita conteng sikit. Okey. Haid kitaran yang pertama saya sebut tu 6 hari kan. Okey, 6 hari. Haid dia 1 2 3 4 5 6 hari. Datang keluar darah. Lepas tu suci. 1 2 3 hari, 4 hari, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hari. Ataupun yang tepatnya adalah suci dia tepatnya 360 jam. Seeloknya kira dalam bentuk jam, tapi ini untuk faham kaedah dulu. Kemudian lepas dah faham nanti, jangan kira hari dah lah, kira jam, 360 jam. Sebab kadang-kadang takut bimbang. Sebenarnya tak sampai 360 jam lagi, dia dah kata 15 hari dah. Sebab dia salah kira. Okey. Jadi untuk faham ni, untuk kaedah dulu. Kemudian keluar darah balik. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8 hari. Haid kedua 8 hari.
haid kedua. Kitaran pertama 6 hari. Maka cukup syarat. Cukup syarat. 6 hari haid kitaran pertama, haid kitaran kedua 8 hari, suci antara ni sekurang-kurangnya suci antara 2 haid 15 hari, 15 malam. 15 hari. Cukup syarat Yang mana 6 hari ni lebih 24 jam, lebih tak lebih 15 hari, iaitu sebanyak-banyak haid kan 15 hari, tak lebih 15 hari. Cukup syarat. Yang kedua ni pun sama juga. Kitaran kedua lebih 24 jam, tak lebih 15 hari. Maka dan di antara dua haid tadi, dua darah tadi, sucinya adalah 15 hari atau 360 jam. Maka cukup syarat. Bila cukup syarat, maka haid lah walaupun sebulan. Jadi haid boleh keluar 2 kali dalam sebulan. Haid boleh keluar 2 kali dalam sebulan. Seterusnya, darah yang keluar melebihi 24 jam. Darah yang keluar melebihi 24 jam. Sekiranya telah suci, darah yang keluar melebihi 24 jam, tapi tak lebih 15 hari lah. Sekiranya telah suci, wajib mandi hadas. Bila dah suci tu wajib mandi hadas. Hadas besar dengan segera dan melakukan ibadah yang difardukan. Dia wajib melakukan ibadah yang difardukan lah sebab dah berhenti. Diharuskan menangguhkan seketika mandi hadas selagi mana berkeyakinan masih sempat untuk solat dalam waktunya, kerana haram jika menunggu hingga keluar dari waktunya. Tak boleh. Contohnya jika darah tu keluar dah lebih 24 jam, katalah 3 hari. Bila darah tu keluar 3 hari, lepas tu berhenti hari yang keempat. Berhenti tu katalah pukul 7.30 malam. 7.30 malam tu dah maghrib lah. Kata maghrib 7.20. Darah berhenti 7.30 malam. Bila darah berhenti 7.30 malam, dia wajib mandi dan wajib sembahyang maghrib sebelum habis waktu maghrib. Dia tak wajib mandi segera. 7.30 dah kering wajib mandi, tak. Yang penting dia mandilah bila-bila pun. Yang penting biar sembahyang maghrib tu dalam waktu. Jangan sampai terkeluar waktu. Dalam waktu. Jangan sampai terkeluar waktu. Kalau dia nak mandi pukul 8.15, 8.30 insya' 8.15 dia kata dia mandi cuma 10 minit. Dia kata gitu. Dia mandi 10 minit dan dia sempat sembahyang 5 minit lagi sebelum habis waktu insya', maka tak ada masalah, dia mandi 8.15. Kalau insya' 8.45, dia mandi 8.30, tak ada masalah. Sebab dia kering 7.30 dah masuk maghrib. Dan dia wajib mandi, tak wajib mandi segera. Dia boleh tunggu dengan syarat bila dia mandi dan dia sempat sembahyang. Dia pandai-pandai dalam bajet. Kalau darah tu berhenti pada pukul 9 malam, maksudnya dah masuk insya', dia boleh mandi pukul 5 pagi. Dia tak perlu mandi, dia tak wajib mandi pukul 9. Cuma kalau dah kering pukul 9, eloklah mandi cepat-cepat dan sembahyang cepat-cepat. Tapi tak wajib. Seeloknya buatlah begitu. Mandi pukul 10 11. Lepas tu sembahyang insya'. Tapi dia tak wajib buat gitu. Tapi nak mandi nanti, boleh tak? Nak mandi nanti pukul 5, nanti bangun nanti. Pukul 5 nak bangun sembahyang subuh tu. Pukul 5 bangun awal sikit, mandi, lepas tu sembahyang insya', lepas tu masuk subuh baru sembahyang subuh. Tak ada masalah dengan syarat. Dengan syarat dia mandi dan dia sempat sembahyang insya'. Sebab apa? Sebab dia berhenti waktu insya'. Bila dia berhenti waktu insya', dia wajib sembahyang insya', mandi dan sembahyang insya'. Jadi
Tak semestinya bila kering mandi segera, tak semestinya. Selagi ada, jika panjang masa nak habis waktu, dia boleh tangguhkan. Jika dah pendek, tak boleh tangguh. Contohnya, dia berhenti darah dia pada pukul 5 pagi. 5 pagi berhenti darah. Dia bangun-bangun tidur tengok darah tak ada. Maka dia wajib solat isyak. Subuh 5.40 lah kata. Dia wajib mandi segera lah, sebab dah pukul 5. Mandi dan dia sembahyang isyak. Dia wajib mandi segera. Dalam 5 suku tu wajib mandi dah. Sebab nak sembahyang isyak dan nak mandi ni. Nak mandi dan nak sembahyang isyak ni. Dia mandi dan dia sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak tu ada masa sikit, lepas tu masuk subuh. Tak ada masalah. Yang penting dia kena mandi segera, sebab dah pukul 5 baru dia tahu darah dia berhenti. Tapi kalau dia darah dia berhenti pukul 9 malam, dia boleh tunggu pukul 5 juga. Jadi dibenarkan untuk menangguhkan mandi dengan syarat sempat mandi dan semayang pada waktunya. Kalau tak sempat dah hujung-hujung, wajib mandi segera lah. Kalau tidak, tak sempat mandi dan semayang. Okay. Jika darah tadi tu berhenti, memang dah hujung sangat, mandi dan semayang memang tak sempat. Contohnya, darah yang berhenti pada pukul 5.40. 5.40 pagi darah berhenti, 5.45 subuh. Dia berhenti 5.40. Maka dia mandi pun tak sempat 5 minit. Mandi dan semayang tak sempat 5 minit. Maka dia boleh, dia dah tahu 5 minit lagi nak habis waktu, maka dia boleh tangguhkan. 5 minit tu biarkan, masuk subuh, dia tak mandi pun tak apa. Bila dia wajib mandi ni? Sebelum habis subuh. Katalah subuh habis pukul 7, dia wajib mandi dalam 6.45 lah, lebih kurang 6.20 ke 6.40 ke 6.45 ke. Tengoklah dia mandi berapa lama. Dan dia wajib mandi, dan dia wajib habiskan sembahyang subuh. Jangan mandi sembahyang subuh luar waktu pula, jangan. Okey, dia bajet masa 20 minit ke, dia mandi dan dia boleh sembahyang subuh dalam waktu. Maka dia boleh tangguh. Dan jangan lupalah qada isyak. Sebab dia berhenti tadi waktu isyak, cuma tak sempat nak mandi dan sembahyang aja. Jika waktu berhenti tu tak sempat untuk mandi dan sembahyang sebab waktu tu terlalu pendek, mungkin 10 minit, mungkin 15 minit tu atas border lah, atas sempadan, sempat ke tak sempat 15 minit. Tapi kalau 20 minit biasanya memang cukup. Itu pun bergantung pada orang tu mandi lah. Tapi biasanya 15 minit tu atas border, 20 minit tu memang sempat untuk mandi dan sembahyang. Jadi kalau kurang 10 minit lagi nak habis waktu, maka dia boleh tinggal je, tak payah mandi. Bila nak mandi? Nanti waktu yang akan datang. Tapi dengan syarat, waktu yang akan datang tu jangan habis waktu pula. Mandi, sembahyang dalam waktunya dan qada lah. Sebab kalau dia mandi pun memang tak sempat. Okey. Sambung lagi sikit. Sebahagian wanita menunggu hingga 24 jam. Setengah perempuan, dia ada satu pahaman. Mana dia ambil? Tak tahu pahaman ni. Dia menunggu hingga 24 jam setelah suci untuk mandi hadas. Dah suci, dia tunggu 24 jam untuk mandi hadas. Atas alasan bimbang darah akan kembali keluar, adalah fahaman yang terpesong dari kebenaran. Tak betul lah macam tu. Mana ambil pun tak tahulah hukum tu. Dia pergi tunggu 24 jam. Memang ada pahaman ni dululah, sekarang tak tahulah ada lagi kot. Malah kalau soalan yang saya terima, dia ada tulis, dia tanya, dia kata apa? Ustaz, bila dah berhenti tu boleh tunggu 24 jam kan? Baru mandi kan? Bila dia sebut kan tu, maknanya dia pernah buat lah, atau dia sedang buat lah. Tak tahu pahaman ni memang tersebar daripada dulu, malah tersebar sangat lah dulu ni. Bila berhenti je darah, katalah keluar darah 6 hari, lepas tu berhenti, dia dibenarkan untuk tunggu sampai hari ke-7, iaitu 24 jam. Kalau dia berhenti waktu Zohor tu pukul 2 petang, darah dah tak keluar. Hari ke-6, 2 petang darah dah tak keluar, dia tak payah mandi. Dia dibenarkan untuk tunggu Zohor esok tu baru mandi. 24 jam lah. Dan nanti lepas tu dia kena qada lah. Yang dia tunggu Zohor, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tu dia kena qada. Sebab darah tak keluar dah. Dan dia menangguhkan mandi 24 jam. Dan dia kata okey, tak berdosa, okey, boleh je buat begitu. Kena tunggu 24 jam. Kenapa? Alasan apa kena tunggu 24 jam? Sebab dia kata nanti kalau darah keluar balik, bila darah keluar balik, yang dia mandi dan semayang tu tak sah lah. Nakak tadi tu, katakanlah 6 hari keluar darah, hari ke-7 tak keluar dah, lepas tu hari ke-8 keluar balik. Jika hari ke-8 keluar balik,
dan berhenti, maka hari ketujuh yang tak ada darah, waktu dia mandi dan sembahyang tak sah semua. Memang betul. Jadi dia takut tak sah, maka tunggulah 24 jam. Lepas 24 jam barulah yakin darah tak keluar balik. Oi, mana dia ambil pahaman tu? Wallahu alam. Mana dia ambil? Sedangkan tak boleh. Yang boleh tunggu yang macam tersebut tadi, yang boleh tunggu sekejap aja, kadar sempat mandi dan sembahyang dalam waktu. Atau kalau jika dah hujung waktu dah, dibenarkan untuk biar lebih pada waktu tu, tapi tak boleh lebih pada waktu akan datang. Waktu yang satu lagi tak boleh lebih, dia kena mandi dan sembahyang dalam waktu, dan dia kena qada lah. Sebab apa? Sebab kalau dia mandi pun tak sempat dah hujung waktu. Itu ada. Tapi tunggu 24 jam tak ada. Tunggu 5 kali sembahyang tak ada. Mana ambil? Wallahu alam. Sebab tu saya letakkan dalam buku ni, iaitu sebahagian wanita menunggu hingga 24 jam setelah suci untuk mandi hadas atas alasan bimbang darah akan kembali keluar. Adalah fahaman yang terpesong dari kebenaran, tak tahu pada mana. Dengar cerita badan-badan agama, autoriti agama pun pernah guna kaedah ni dulu. Sekarang dah tukar dah, dengar cerita gitulah. Dia dah badan agama dah, keluarnya patuanya begitu. Tapi sekarang dah tukar dah, tak ada tunggu 24 jam. Tak ada tunggu 24 jam. Apabila habis saja, bila kering aja, mandi segera. Jangan keluar daripada waktunya. Maka selesailah kita tempoh masa suci untuk kali ini. Akan datang hukum lanjutan hukum darah yang berputus-putus. Ini agak panjang juga, makan masa 1 jam untuk diterangkan. Hukum lanjutan darah yang berputus-putus. Hari ini darah datang, bukan hari ini datang, esok tak datang, lusa datang, tulat tak datang, 2 hari ada, 2 hari tak ada, 2 hari ada, 2 hari tak ada, 5 jam ada, 5 jam tak ada, 5 jam ada, 5 jam tak ada, begitu. Bila darah on off, macam mana nak buat? Ini cerita tentang hukum. Dan ada 2 pendapat ulama, iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, cara untuk menyelesaikan darah yang datang on off dalam masa 15 hari. Wallahu alam. Kita sambung muka surat 45 akan datang. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.